Kuli mengatakan bahawa beliau tidak akan menghadirkan diri dalam perdebatan berkenaan dengan bajet kerana kerajaan sekarang ini tidak lagi dapat menunjukkan sama ada mereka mempunyai majoriti atau tidak. Now, bagaimana dalam keadaan tersebut? Dalam suasana ini, apa yang kita boleh interpretasikan? Kuli mengatakan bahawa dia tidak terlibat dalam debat. Saya tak nampak Kuli mengatakan bahawa dia tidak akan hadir pada hari pengundian 26 hari bulan. Itu saya baca, saya faham bahawa dia tidak akan terlibat dalam perdebatan ini. Maksudnya dia tak hantar. Ialah setiap wakil ahli parlimen boleh hantar teks-teks ataupun permohonan untuk berdebat. Tetapi beliau tidak menghantar kerana dia protes di atas keabsahan, the validity of the government of the day. Adakah the government of the day ini mempunyai majoriti sebagaimana yang didakwa? Itu yang beliau persoalkan, dan dia menunjukkan protes tu dengan cara tidak berdebat, tidak mahu terlibat dalam perdebatan ini. Ada yang mengatakan, dia ada orang kesimpulan, sebab dia tak datang debat, maka kesimpulan dia tak akan datang turun mengundi pada 26 hari bulan ini. Saya tak nampak macam tu. Okey, katakanlah betul bahawa dia tak turun mengundi pada 26 hari bulan ini. Adakah itu memberi efek kepada penolakan undi ataupun penolakan bajet ini? Okey, ini yang kita kena nampak dan kita kena harus clear. Number one, apa yang perlu dapat daripada bajet ini adalah usul kepada bajet, pembentangan bajet ini, majoriti yang hadir pada hari tersebut bersetuju untuk menerima atau menolak bajet tersebut. Majoriti yang hadir. Jadi walaupun kita mempunyai 222 orang ahli parlimen, tolak 2 orang kerana meninggal, tinggal 220 orang ahli parlimen, sekiranya 220 orang ini hadir pada hari tersebut, pada hari pengundian, kan, katalah 222 orang itu hadir pada hari pengundian, kita hanya memerlukan 111 undi untuk meluluskan rang undang-undang ataupun undang-undang, untuk meluluskan rang undang-undang bajet tersebutlah. Untuk meluluskan bajet 2021 ini, 111 orang sahaja untuk mengundi menyokong. Dia tidak berkecuali, berkecuali itu cerita lain. Okey, yang berkecuali itu cerita lain. Dan yang menolak, kemudian yang berkecuali dia tak kira. Now, isu dia yang kita nak tengok ni adalah, number one, adakah Kuli akan hadir? Itu yang pertama. Dan kalau dia hadir, adakah dia, yang pertama, dia menyokong, yang kedua, dia menolak, yang ketiga, dia berkecuali. Termasuklah orang-orang UMNO yang lain. Yang saya bawa isu sekarang ini, kalau kita dengar apa yang Anwar Musa kata, Anwar Musa dalam interview dia semalam atau 2 hari lepas, dia mengatakan bahawa UMNO ini terpecah kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan yang mahu gabungan yang ada sekarang, iaitu Barisan Nasional bercampur dengan PAS, bergabung UMNO, bergabung dengan PAS, bergabung dengan Bersatu, bergabung dengan Barisan Nasional dalam satu perikatan dinamakan Perikatan Nasional. Itu golongan yang pertama. Dalam UMNO. Golongan yang kedua dalam UMNO adalah mereka yang nak hanya bergabung dengan PAS. UMNO bergabung dengan PAS dan bukan orang lain. Kita tak nak bergabung dengan Bersatu, dia kata. Kerana apa? Kerana Bersatu ni adalah pengkhianat-pengkhianat di dalam parti. Adalah mereka yang telah masuk ke dalam UMNO, kemudian keluar parti, menyertai Bersatu pada zaman Pakatan Harapan. Itu ada juga satu golongan. Satu golongan itu seperti Muhyiddin Yassin, seperti beberapa orang yang lain, yang telah keluar pada zaman Pakatan Harapan, PRU ke-14, kemudian pergi menentang UMNO dan menang di kawasan tersebut. Itu golongan ini. Jadi terlukanya hati orang-orang UMNO ini menyebabkan mereka mengatakan bahawa kenapa kita harus menyokong golongan ini. Dia kata itu golongan kedua dalam UMNO. Tetapi golongan ini tak ramai dah sekarang, sebab dah dapat jawatan. Dia mula-mula je dulu kan, kita ni benci Bersatu, kita tak suka. Bila dah dapat jawatan dah, okeylah, boleh. Semua boleh settle, apa-apa hal kita semua boleh settle kan. So tinggallah beberapa kerat yang bagi saya nampak macam umpamanya, yang saya nampak lah keras betul-betul adalah Kuli. Yang saya nampak keras lah Kuli. Saya nampak Kuli je lah. Yang lain saya tak tahulah yang masih keras dalam kumpulan. Kemudian dia ada golongan ketiga, iaitu golongan yang menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Okey, kita akan tengok golongan ketiga ni. Kenapa mereka nak menyokong Anwar jadi Perdana Menteri? Okey, ni malam ni saya bebel je lah, tak ada ikut topik sangat. Okey, kita tengok 3 golongan ini. Tapi in essential, secara jelasnya bahawa UMNO terpecah kepada 2. Yang menyokong PN, yang tak menyokong PN. So dalam pengundian tersebut nanti kita akan dapat lihat bahawa yang menyokong PN tu nanti kita kena tengok
ada yang hadir, katalah mereka semua hadir, katakanlah daripada UMNO 38 orang ni, katakanlah 19 orang menyokong bajet ni. 19 orang lagi dia taklah menentang bajet, tetapi dia abstain. Abstain ni maksudnya berkecuali. Okey. Kita kena ingat pembangkang ada 108 kerusi. Perikatan Nasional ada 112 kerusi. Okeylah, ambillah 10 abstain. 112 tolak 10 tinggal 102, tuan-tuan. Kalau abstain tu daripada pembangkang, tak apa. Okey, katalah Mahathir abstain dengan 4 orang dia abstain daripada pembangkang. Okey. So 108 tolak 4 tinggal 104. Kemudian 10 orang daripada UMNO abstain. 112 tolak 10 tinggal 102. Tetap bajet tersebut ditolak. Abstaining daripada bajet, abstaining daripada menyokong ataupun menolak bajet, by itself is a perbuatan menyokong atau menolak. Kalau pembangkang yang abstain, dia menyokong. Kalau kerajaan yang abstain, dia menolak. Tetapi dia tak kata dia menolak. Dia guna kata nama berkecuali. Faham maksud saya? Kalau di golongan kerajaan yang abstain, dia tak menolak. Dia berkecuali. Dia kata, saya tak menolak bajet ni. Dia berkecuali. Maka kita kata bahawa dia telah menolak secara tersiratnya. Sama juga pembangkang. Kalau pembangkang, Mahathir ke, Warisan ke, siapa-siapalah, abstain themselves daripada menyokong, daripada menolak bajet ini, maka sebenarnya sama seolah-olah macam dia menyokong. Sebab itu saya tulis dalam Facebook saya tadi. Sabar, tunggu 26 hari bulan baru kita tembak. Sebab saya nak tengok siapa yang abstain daripada menolak bajet ni. Yang tu kita akan tembak. Dalam pembangkang lah. Kalau dalam PN tu saya tak kisah. I'm talking about orang yang dalam pembangkang ni, yang nak abstain themselves daripada nak menyokong, daripada nak menolak bajet ni. Sebab apa? Katakanlah, okay, let's say, katakanlah dalam kiraan analogi kita tadi, 102 menyokong, 104 membangkang. Okay, daripada majoriti yang hadir, 4 daripada pembangkang abstain, 10 daripada kerajaan abstain. So 14 orang abstain. Dalam keadaan itu, adakah jatuh kerajaan? Ya, jawapan saya ya. Tetapi dia kata, oh tak jatuh lagi kerajaan sebab 104 saja, sedangkan ni dia bukan isu 104 tu. Sebab ini adalah pembentangan kepada bajet. Dia bukan persoalan kepada adakah Perdana Menteri mempunyai majoriti. Now, the fact yang UMNO itu abstain by itself menunjukkan bahawa Perdana Menteri tak ada majoriti, dan pembangkang abstain tu tak ada masalah. Tetapi kerajaan abstain tu menunjukkan bahawa Perdana Menteri itu sendiri tidak mempunyai, kerajaannya tidak mendapat sokongan. That is why it is essential dalam sebuah kerajaan tak boleh wujud minority government. Dia mesti ada kerajaan campuran. Macam Prof tadi cakapkan, kalau ada 100 orang, katakanlah 30, 40. 30, 40. Maksudnya ada 3 parti. Yang ni 30 kerusi, yang ni parti A 30 kerusi, parti B 30 kerusi, parti C 40 kerusi. Walaupun parti C majority, tetapi disebabkan 100 kerusi di dalam dewan, tak cukup membentuk majority. Majority 51. Maka kerusi C tadi, parti C tadi kena bergabung dengan salah satu, sama ada A atau B atau kedua-duanya. Kena runding lah. So kalau dia bergabung, dia membentuk apa dinamakan kerajaan campuran. Ini saya sebut dulu masa awal-awal kerajaan jatuh dulu bulan Februari, saya katakan bahawa sekarang ini kita membentuk kerajaan minority. Sebab masa tu Muhyiddin pun tak tunjuk bahawa dia ada majoriti. Dan saya kata bahawa Atok pun, Mahathir pun dia ada grup dia. Dan Anwar pun ada grup dia. Dan sekarang ni pun kalau kita nampak, seolah tadi saya baca berkata Mahathir ada 60 kesokongan. Saya tak tahu daripada mana datang 60 tu. Yang saya tahu dia ada 4 orang je menyokong dia sekarang ni. Warisan tak menyokong dia. Setahu saya lah. Warisan tak menyokong dia. Tapi tak tahulah kan last minute macam ni. Tetapi warisan saya tahu. Itu saya kata warisan ni macam GPS. Dia akan sokong siapa ada majoriti. Okey. Balik kepada cerita kita tadi. So, kalau sekiranya kerajaan ini tidak mempunyai majoriti. Kerajaan ini tidak mempunyai majoriti sebagaimana yang kita cakap, yang kita katakan.
Kerajaan sekarang tidak mempunyai majoriti langsung dalam pengundian bajet ini. Dengan erti kata lain, bahawa dia tidak mempunyai sokongan. Kerana bajet ini merupakan satu benda yang besar. Dia bukan usul rang undang-undang untuk meluluskan hisap vape umpamanya, ataupun sama ada boleh ke tidak kita naikkan tiang ataupun bagi satu lagi lesen kepada ni, whatever. Dia bukan yang itu. Rang undang-undang untuk kanak-kanak umpamanya, small matter macam tu. Nah, ini melibatkan satu yang sangat besar, which is bajet negara. So, kita nampak bahawa kalau dia tak ada majoriti, maka dengan etika kata lain, tak perlu bawa usul undi percaya atau tidak percaya. Itu by itself adalah satu indikasi bahawa kerajaan dia sudah tumbang. So, bila kerajaan dia sudah tumbang, ya, dia bolehlah nak patah-patah balik, kemudian nak betulkan bajet tu. It will not work. It will take time. It will just mengucang-ngacirkan negara, dan dalam keadaan itu, dialah yang sebenarnya merosakkan negara. So, the best way and the most gentleman way untuk dia nak buat adalah, dia kena step down. Letak jawatan, kemudian umumkan bahawa dia tidak ada majoriti. Kalau dia gentleman lah. Kalau dia gentleman atau dia sama ada dia gentleman ke dia gentleman. Azmin gentleman lah. Gentleman. Dia bukan gentleman, dia gentleman. So, kita kena faham. So, dalam situasi itu, kalau dia sudah tidak ada majority, kalau dia masih juga insist, oh tak apa, aku ada majority ni, kita buat balik bajet ni, maksudnya dia telah menyusahkan rakyat dan negara. Kalau dia punya hati, dia punya jiwa, dia punya semangat patriotism, pada masa itu dia kena letak jawatan dan serahkan kepada yang mempunyai majoriti.